Okey, الآن قد دخل الطلبة هذه. Okey, هؤلاء الطلبة. Okey, ننتظر أو نستمر. ننتظر الآخرين أو نستمر. Kalau tak faham, buat faham. Faham tak? Nantaziru al-akharin au nastamir dirasatana. Nastamir tu apa nastamir? Nantaziru apa? Ya? Tu nanzuru. Okey. Nantaziru adalah tunggu. Kita tunggu. Nastamir maksud dia kita teruskan. So nak mana? Madza turidun? Madza tufaddilun? Kalau ustaz teruskan dia senang. Aku yang lambat tu nanti tak apalah. Kenapa dia lambat? Sekati dia lah. Kita tunggu lama ni. Okey, baik. Ini terbalik ni. Kama qultu lakum fi hadzal yawm insyaallah sanurakizu ala al-imtihan asy-syafawi. Okey. Kita akan fokus kepada peperiksaan syafawi. Mata saya nak aqidu imtihan syafawi lilughatil arabiyyah al-mu'asarah. Fi yaumil Jumaah. Okay, fi yaumil Jumaah. Fil usbu'il qadim insyaallah indakum al-imtihan asy-syafawi lil-lughatil arabiyyah al-mu'asarah. Walakin al-Jum'ah al-qadimah hiya lil majmu'ati A. Majmu'atil alif wa majmu'atukum majmu'atu ba. InsyaAllah saya aqidu imtihan syafawi lakum fil bila hari Rabu? Hari Rabu 27 hari Rabu 27 tak ingat lah. Okay, so minggu depan pelajar majmu'ah yang pertama dahulu. Lepas tu yang akan datang barulah pelajar awak lah, kumpulan awak. Jadi sampai tahu awal, jangan bagi tahu jawapan ataupun soalan pada kawan-kawan yang lain. Kenapa? Apa sebab dia? Tak tahu. Satu, rugikan kawan awak. Yang awak bagi tahu tu rugikan dia. Kalau dia jawab dengan keadaan dia tahu jawab soalan apa yang keluar, maka dia boleh cari siap-siap. Betul tak? Jawapan mana dia nak tengok apa semua. Jadi dia tak bersedialah untuk hadapi SPM yang sebenar. Kalau awak tak beritahu, so dia akan tunjukkan kat mana tahap tahap dia. Yang Ustaz beritahu ni adalah kat pelajar ni lah, kumpulan A. Dengar kumpulan A. Jangan beritahu kawan-kawan kumpulan B. Tak apa, tak rugi pun. Awak tak rugi, dia pun tak rugi. Kita tak ada siapa yang rugi. Sebelum tu siapa tak datang? Saiful dengan Muaz kenapa tak datang? Okay, tak apa. Sakit. Oh, ya ke? Dia tak beritahu pun dia sakit. Sakit hati. Tu mungkin lah. Okay, sakit hati tu mungkin lah. Okay. Ustaz Imran nak masuk. Mada? Tak dengar? Apa dia? Imran nak masuk. Oh ya, Imran pun tak masuk. Biarlah dia. Okay, biarlah dia. Ilmu ni didatangi ke mendatangi? Al-ilmu yu'ta wala ya'ti. Maksud dia apa? Ilmu tu didatangi tapi dia tidak mendatangi. So ustaz punya cara mudah je. Mudah aja ustaz. Ustaz buat kat pelajar-pelajar tingkatan lain pun samalah. Kalau ada kata kita kena tarik pelajar, ustaz dah cuba tarik pelajar. Ustaz dah cuba buat wall, kadang-kadang buat desmos, kadang-kadang pakai macam-macam lah. Tapi still lagi pelajar yang sama yang masuk ke kelas. Kelas awak tak lah. Kelas awak Alhamdulillah ramai jugalah. Ini kelas-kelas ni yang lain ni. So pendirian Ustaz senang je. Pendirian Ustaz senang ya. Ilmu tu didatangi tapi tak mendatangi. So Ustaz buat kelas. Siapa nak masuk, masuk lah.
Yang tak masuk berat, ikut dia lah. Tapi yang rugi siapa? Kita. Yang rugi yang tak masuk. Hello. So, okay, hari ni seperti mana kita janji, insyaAllah kita akan masuk dalam ujian lisan. Ustaz. Naam. Oh, Ustaz. Naam. Imran nak masuk. Oh, ya ke? Ya. Mana? Tak ada pun? Cuba sebut dia sebut. Suruh dia masuk balik. Ni tutup. Okey. Okey, baik. Alaikum an tasta'idu bi aqlamikum wa karasatikum. Faham tu? Alaikum an tasta'idu bi aqlam wa karasah. Pelajar kat rumah faham Aqlam tu apa? Pen. Ya, jamak bagi qalamun, pen. Qalamun. Dan juga karosah. Tahu tak karosah? Buku nota. Buku nota, buku conteng. Tes. Okey. Baik. Okey, apa awak nampak dekat depan ni, dekat skrin sama dengan pelajar kat rumah, awak salin je. Awak salin laju-laju. Lepas tu kalau awak tengah-tengah salin, tiba-tiba kereta api tertinggal. Biasa macam tu kan? Awak salin, tengah salin tu cikgu tengah syarah. So awak pun faham tak? Tak faham. Okey, tak apa, tanya lagi. Ustaz boleh tak ulang balik? Tak apa, Ustaz okey. Ustaz tak ada masalah nak ulang. Okey, baik. Sekarang ni kita tengok dulu apakah dia naam. Tengah nak besar tapi tak boleh besar pun. Jap. Kenapa tak besar? Tekan macam ni ke? Okey. Kita dalam ujian lisan indana satu aqsam iaitu bahagian A. Bahagian A dalam bahasa Arab adalah alif lah. Alif tu jangan ingat alif. Alif tu dalam bahasa Melayunya A. Kemudian kita juga ada bahagian B yang diterjemahkan pada bahasa Arab iaitu ba. Dan satu lagi bahagian iaitu bahagian C. Tapi C dalam bahasa Arab ada tak? Tak ada. So terjemahkan ni sebagai jim. Jim tu C sebenarnya. So kena tahu lah, jangan awak ingat oh ni sesaja ni, tak ada sebab dia. Okey, kalau D, bahagian D tulis apa? Dal. Itulah dia. Okey. Jadi untuk 3 bahagian ni, setiap bahagian ada kriteria pemarkahan masing-masing. Okey, bahagian A ataupun kita namakan dalam bahasa Arab bahagian alif. Awak nampak kat depan tu dia tulis bacaan teks. Apa maksud bacaan teks? Awak kena baca apa? Baca teks tanpa baris. Ya, betul. Awak kena baca teks tanpa baris. Alaikum an taqra'u al-faqrah at-tawilah bidunil ashkal. Awak kena baca satu karangan yang panjang tanpa baris. Dan karangan yang panjang tersebut tentang apa? So kita fikir baliklah. Awak mungkin tertanya-tanya, Ustaz, saya nak ulang gaji macam mana ni untuk bahagian A? Naam. Bagus soalan. Syukran ala hadha soal ya Aisyah. Untuk bahagian A ni, dia ambil daripada buku teks ke mana? Itu kan soalan awak kan? Aisyah. Jawapannya ya. Teks. Tidak ada soalan yang dikeluarkan melainkan mesti dia daripada buku teks. Tapi, ada tapi dia, awak jangan harap dia keluar sebiji. Okay, dia takkan keluar sebiji daripada buku teks. Dia akan olah. Contoh. Cuba bagi satu contoh tajuk daripada tingkatan 4 dan tingkatan 5. Cepat. Cepat. Rujuk buku teks masing-masing. Ada tak? Modul ada ke tulis? Ada buku teks ke? Tak bawa? Okay. Tak sini best tapi dia bergerak-gerak. Ni okey dah.
Belajar kat rumah. Kalau Ustaz letak sini, dengar tak? Nah, Lah, kurang clear sikit kuat sikit. Tapi dengar tak? Ya. Slow makin Slow masalah tu. Sekejap Cuba tingkatkan sikit dia punya sound dia. Dah tinggi dah. Okeylah, tak pasal, terpaksa letak sini. Okey. Dalam buku teks, awak tak bawa buku teks Okeylah, senang cerita. Ya, Ustaz pernah beritahu awak, tak perlu rujuk buku teks untuk ulang kaji kan? So kat mana nak tengok? Bagus, tengok modul. Kat mana modul kita nak rujuk untuk tera bahagian ni? Bacaan teks kat belah ni. Jawapan dia dekat dalam modul. Kesop apa yang ada karangan-karangan tu? Safhah. Ni. Semula daripada muka surat Mi'atun wa Sittina. Bukan. Sebelah dia. Mi'atun wa wahid wa Sittina. Muka surat 161. Bermula daripada situ. Okey. Lepas tu muka surat selepas tu keluar apa? Kejap. Ya. Mawdu'an isyab bihasabil wahdatin dirasil limadatil lughatil arabiyyah al-mu'asarah. Naam, sahih. Okey, muka surat 159. Mi'atun wa tis'ah wa khamsina. Dia ada bagi tahu tajuk-tajuk yang ada di dalam buku teks tingkatan 4 dan juga tingkatan 5. Contohnya buku teks tingkatan 4, tajuk pertama, kalau awak tengok al-ma'lumat ala atrafil asabi'. Maksud dia apa? Maklumat di hujung jari. Yang tu yang kita belajar tentang karangan teknologia al-hadisah. Dia takkan bagi tajuk al-maklumat fi atrafil asabi'. Dia takkan bagi tu. Dia akan bagi apa je? Contoh dia olahkan kepada teknologia al-hadisah. Ma hiya mumayyizah dengan kekurangan apa? Kekurangan nuqsan. Saya tak ingat kurangan. Saya tak ingat. Apa dia kelebihan dan juga kekurangan teknologi maklumat bagi pelajar. Dia ubah sikit. Dia tak akan ambil sebiji ayat tu. Dia just ambil ayat yang ada kena mengena dengan tu lah. Ada tak tajuk Isra' Mi'raj? Dia tanya-tanya. Saya ada. Ada tak? Tak ada. Mana? Al-iman. Ya betul. Al-iman bil ghaibiyat. Beriman dengan benda-benda ghaib. Bawah dia ada tajuk Isra' Mi'raj. So kita dah buat belum Isra' Mi'raj? Dah kan? Awak kena buat apa? Kena hafal lah. Hafal lah kalimah-kalimah dia. Jadi untuk bahagian bacaan teks, awak perlu ada banyak kalimah. Itu paling penting. Makin banyak kalimah awak, makin awak tahu baris dia. Itu penting juga tu baris tu. So awak kena banyakkan baca. Okey, saya tunjuk cara baca dia. Contoh awak ambil buku teks, buku modul awak. Awak nak ulang kaji tajuk yang kita dah belajar, seperti tajuk Isra' Mi'raj. Maka awak buka muka surat, yang hari itu muka surat apa? 171 dalam modul yang kita buat tentang Isra' dan Mi'raj. Okey, macam mana nak tera bab ni? Bab bacaan teks tanpa baris. Senang je. Dengan elok kelas. Pegang buku awak. Awak tengok buku teks tu. Lepas tu awak baca kuat-kuat. Laqad hadartul ihtifal al-imani bimunasabati dzikral Isra'i wal Mi'raj. Pastikan masa awak baca, awak dengar. Faham? Itu satu cara. Itu cara ulang kaji sendiri. Cara yang lain adalah bagi buku kat kawan awak, berdua, pairing. Seorang baca, awak dengar.
Awak dengar je. Itu cara kedua. Kenapa? Sebab bila awak buat macam tu, awak cakap, awak istimak, yang tu yang bila kita banyakkan mendengar kalimah-kalimah Arab baris-baris macam mana, yang tu nanti akan bantu awak untuk awak tentukan baris di dalam karangan yang tak ada baris. Hal fahim tum? Fahim. Betul? Ingat So, jangan lupa tulis tips sekali dekat dalam nota tu. Tips nak tera bahagian A. Ustaz bagi tips lagi. Kalau awak tak tahu macam mana nak ulang gaji bagai semua, tu cara dia. Okey. Ustaz pun tak tahu soalan apa yang keluar untuk pra percubaan ni. Untuk percubaan SPM. So, sebenarnya awak nak ulang gaji mana? Awak ulang gaji lah mana yang awak rasa keluar. Okey. Ataupun kalau cara ustaz lah, ustaz akan tengok balik nota-nota yang ustaz dah belajar je. So yang ustaz belum belajar tu tawakal lah. Tawakal lah. Tapi kadang-kadang dia membantu Kadang-kadang dia membantu. Yang penting rezeki tu siapa bagi? Ya, rezeki Allah. tu yang Allah yang bagi. So kalau Allah nak, pasti akan jadi. Nah, okey. Segala apa yang Allah nak akan jadi. Segala apa yang Allah tak nak tak jadi. So macam mana pun contoh awak baca tajuk yang tak ada kena-mengena pun dengan peksa, tapi kalau Allah nak jadikan awak dapat A, pasti awak akan dapat A. So mintalah ke Allah. Jangan lupa. Okey, betul saya kata cara ustaz tu tawakal. Okey, baca tajuk-tajuk yang kita dah belajar. Kalau yang tak belajar macam mana nak cari? Payah. Okey, so tu untuk bahagian A. Tips nak dapatkan markah bahagian A, dan tips nak ulang kaji bahagian A untuk lisan. Okey. Kemudian kita masuk pula pada skema pemarkahan. Okey, kalau awak tengok ke depan, kita ada fasahah, kita ada kelancaran, kita ada intonasi, dan kita ada tata bahasa. Indana arba'a empat kriteria. Kriteria apa Ustaz Arab? Kriteria. Lupa lah. Lama tak cakap Arab. Kita ada 4. Tak ingat. Okey, langsung tak ingat. Okey, 4 ini, kriteria ini, awak kena tahulah fasahah tu apa, kelancaran tu apa, intonasi tu apa, tata bahasa tu apa. Okey. Dalam banyak-banyak ni, manakah kriteria yang paling banyak markah? Fasahah. So awak kena tahu, alaikum an ta'arifu ma maknal fasahah. Awak kena tahu macam ni nak dapat markah kat fasahah ni. Sebab ini lebih markah yang paling banyak. So tahu tak fasahah tu apa? Fasih. Ya, bagus, fasih. Macam mana fasih tu? Macam mana nak bagi fasih? Macam mana nak tentukan awak tu fasih ke tak dalam baca ayat? Siapa tu? Tak ada sangkut. Apa dia? Apa? Tak ada sangkut. Baris. Sangkut. Baris tu tata bahasa. Selamat kita kan? Oh, selamat. Takutlah baris salah ni. Selamat. Baris tu tata bahasa kelas. Tata bahasa pun markah je. 5 je. Relax lah. Okey. So mana fasahah ni untuk apa? Meh saya tunjuk sikit. Fasahah Contohnya kita bagi. Okey, hari tu kita buat talkhis kat sini, ingat tak? Tak. Tak apalah, saya tunjuk ni dulu lah. Dekat sikit. Okey, macam ni nak bagi awak nampak fasahah ni? Awak tak nampak. Okey, contoh ni Macam mana nak bagi fasahah? Okey, fasahah tulis. Antara kriteria awak dapat markah pada fasahah. Ni antaranya. Antaranya adalah ni, nampak tak baris panjang pendek ni? Putrajaya aqama Masjid As-Sultan Mizan Zainal Abidin fi Putrajaya Lailata amsin bil haflatil iftitahiyah li barnamij hayya bina ilal masjid. Nampak tak Ustaz panjangkan dekat tempat panjang?
Tu fasahah tu. Nampak tak panjang tu? Nampak kan? Senang tak nak dapat fasahah? Senang. Nampak yang panjang, panjangkanlah. Yang pendek, pendekkanlah. Yang tu perlu ke awak tahu, mana panjang, mana pendek? Perlu ke? Tak perlu. Tak perlu fikir. Awak perlu tengok je. Okey, itu satu kriteria untuk fasahah. Fasahah ni antaranya kriteria dia adalah panjangkan huruf-huruf mad. Tu pertama, ada lagi. Okey, tulis dulu. Panjangkan huruf-huruf mad. Siapa yang ada soalan terus tanya tanpa segan silu. Okey ni. Ada tak tahu pula. Okey, yang kedua, bab fasahah adalah ni. Mengikut makhraj huruf yang betul. Makhraj huruf yang betul. Tulis makhraj. Makhraj tu macam mana kelas? Senang lagi. Tahu tak apa makhraj ni? Tempat keluar huruf. Biasanya lah kelas. Dalam bahasa Arab, apakah huruf yang susah makhraj dia? Ya, huruf ain lagi. Kha lagi. Ha lagi. Qaf. Dot. Tapi Ustaz betul Ustaz bongkarkanlah. Kami ni tengok yang qaf yang payah-payah tu. Qaf, ain, kha. Ha. Nak tengok awak tekankan tak? Kadang qaf awak baca kaf. Betul? Kadang alif ain bacanya alif. Kadang-kadang ta bacanya ta. Sultan ke sultan? Fasahah tak tu? Fasahah. So senang je kelas. Nampak ta bacalah ta, jangan baca ta. Okey. Nampak bagi? Ain ni. Ni nampak ain ni? Jangan baca abidin. Jangan abidin. Sultan, jangan baca sultan, mizan, la ilaha illallah. Sultan, mizan, Zainal Abidin. Jangan baca macam tu. Tekan kan? Macam mana? Sultan, mizan, Zainal Abidin. Tekan Abidin. Dapat lah makah? Fasahah. Senang. Senang. Boleh. Ni senang. Nilai ni tak ada apa ni. Ni, cuba baca. Okey, cuba. Aisyah. Cuba baca. ليلة أمس بالحفلة 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 Ustaz, kat Google Meet bising. Google Meet bising. Bunyi apa? Dia bingit-bingit. Bingit. Ada siapa Macam masak? cerik tengah bunyi. Tu ada siapa masak air. Jap. Dekat Ustaz. Yes. Dengar tak? Okey. Boleh. Hello? Dengar tak? Dengar. Alamak, keluar cari air pula. Ya صلي على الذي
Hello, okay, dengar tak kelas yang kat dalam kat rumah? Dengar. Okay, ada bunyi cari air ke tak? Tak ada. Tak ada. Okey, alhamdulillah. Okey, baik. Sekarang kita dah habis, rasa habis kot syarah tentang fasahah. Ada soalan lagi tak tentang fasahah yang awak nak tanya? Hal indakum soal al-muta'alliq bil fasahah. Ada? Tak ada. Okey, kalau tak ada kita bunyi lagi ke cerek tu? Ah. Datang cerek ni. Ni kot. Okey, bunyi tak? Okay dah. Ustaz punya ni kot. Speaker Ustaz ni. Dia senang cari air. Orang tu buat speaker. Lala dia berfungsi pula cari air tu. Aduh, je. Sekejap. Okay dah. Harap tak keluar lagi cari air tu. Geram lah. Beli laptop baru bang. Laptop memang mahal. Berapa ribu? 5,000 kan? Ada duit nak beli? Ustaz cari 5,000 kan? Dia ada yang 2,000 lebih semua tak nak lah. Kan tak sedap. Nak apa? Nak buat macam ni lah. Time ni Ustaz rakam ni. Ustaz rakam, dalam masa yang sama Ustaz pancar, dalam masa yang sama Ustaz buka apps ni, apps tu. Kalau awak pakai laptop yang low spec, dia hang nanti. Lepas tu kita tak nak, Ustaz lah, cikgu lah, kena beli laptop yang mahal sebab kita nak bagi macam ni lah. Multitasking kena ni, RAM kena tinggi, CPU awak kena besar. Itulah tak nak kena beli handset mahal. Handset pula, laptop mahal lah. Pakai handset apa jadi? Panas kan? Ya, kalau handset awak panas, tak lama lagi insya-Allah bateri awak rosak. Lepas bateri awak rosak, tak lama lepas tu mati. Handset awak akan innalillah. Sebab tu Ustaz tak suka guna handset kalau buat Google Meet. Sebab dia panas. Awak kalau handset awak panas, terus shutdown handset tu. Ya. Ataupun lepas kelas shutdown. Bagi dia rehat, bagi dia sejuk. Kalau tak nanti kan awak akan pakai handset awak dalam beberapa tahun yang akan datang ya. Betul mati. So hati-hati Awak kena jaga ke awak punya barang-barang ni sebab kita sekarang dekat berada dalam fatrah teknologi. Belajar pun kena ada teknologi. So kalau awak tak pandai jaga, macam mana nak belajar? Tak dapat. Okey, sambung. Mana tadi? Ni dia. Okey. Fasahah Ustaz dah terangkan. Kelancaran. Kelancaran ni macam mana? Kelancaran 5 akah. Alah, lancar je lah baca dengan lancar. Macam mana nak baca dengan lancar? Jangan sekat-sekat. Awak tahu tak apa punca pelajar sekat-sekat? Ya, dia takut. Tahu tak kenapa dia takut? Ya, dia takut salah baris. Tu Ustaz kata, jangan takut salah baris. 5 markah je kat tata bahasa. Kalau awak fokus sangat dekat baris tu, kat baris awak takut sangat, nanti awak akan jadi sekat. Tu satu. Yang kedua, bila fokus sangat dekat baris, nanti awak hilang rugi tak? Rugi. So tolong fokus pada kelancaran. Ustaz bukan kata Ustaz ni tak penting kata bahasa, bukan. Ustaz penting kan, tapi Ustaz tahulah awak punya tahap. Dan kita ni sekarang kejar apa? Kita kejar apa? Awak kejar ilmu ke kejar markah sebenarnya? Tolong jujur. Kejar Markah. ilmu tu ilmu kelas. Markah tu markah. Ilmu penting. Sebab kita kalau ada ilmu, kita boleh bawa ilmu tu untuk kehidupan kita. Markah penting tak? Markah pun penting. Kalau awak dapat markah corot dekat SPM, macam mana? Nak cari kerja? Boleh cari kerja, rezeki kan. Tapi kena ada ikhtiar. Kena ada sunnatullah. So, markah dan ilmu dua-dua penting. So, awak kena tahu teknik juga sebenarnya. Okey, so cara untuk kelancaran mudah saja seperti mana Ustaz kata tadi. Awak baca dengan lancar. Jangan stuck. Kita tengok nak test kat rumah tu. Siapa nak? Kita panggil Wani. Wani. Baik. Wani? Yes, Ustaz. Naam. Okey, cuba baca ni daripada Waqat
Cuba baca dengan lancar. Waqad if dia tak ternampak. Waqad if okay. Waqad iftatahu Rusamiya hazihi al-haflatu data'u sari jamilin khairu bin biharu al-wazir bi idarah rais al-wazra. Okey, ada kelancaran tak? Tak ada. Tahu tak kenapa ni? Sebab tak tahu tak tahu baris kan? Ustaz kata dah pedulikan baris tu, baca je. Salah pun salah lah. Wa qad iftataha rasmiyan hadhihi al-aflah Datuk Seri Jamil. Itu Ustaz yang tadi Ustaz baca, Ustaz tahu. Kelas ni pula. Siapa nak cuba? Farah. Cuba baca kan? Lancar. وقد افتتح رسميا هذه الحفلة داتو سري جميل خير بن حروم الوزير بإدارة رئيس الوزراء. وفي كلمته الافتتاحية وقد نصح إلى الجميع بإمارة المسجد في كل أوقات. Kenapa kelancaran? Sebab dia jarang start. Sekali dua start tak apa lagi. Kira banyaknya dia baca dengan laju. Walaupun banyak salah pada baris takut. Nanti awak dapat masalah diri dekat dan nanti syukran. Ahsanti. Okey, faham tak? Untuk dapat markah pada kelancaran? Yang kat rumah faham? Faham. Okey, hal amlakum soal setakat ni? Tak ada. Okey, baik. Nanti kita test seorang-seorang . Mana lagi? Yang berikutnya intonasi. Intonasi ni macam mana? Macam Farah buat tadi, apa the web. Cuba sekali Farah. Jap. Cuba copat. Okay, daripada start bi'anna. Ni bi'anna ni Okay, cuba. Dengan intonasi. Tahu tak intonasi macam mana? بأن إمارة مسجد لا تنتهي بأداء الصلاة واعتكاف وتلاوة القرآن فقط بل تشتمل على العناية بشؤونه ومحافظة على نظافته. Okey, syukran. Mana intonasi dia? Nampak tak dia ada lenggang-lengguk dalam baca tu? Orang yang tak ada intonasi macam ni contohnya. Bi'anna imaratal masjid la tantahi bi'ada'i salati wal i'tikafi wa tilawatil qur'ani faqat bal tashtamilu 'ala al-'inayati bi syu'unihi wal muhafazati 'ala nadhafatihi. Macam Amirul. Okey. Amir kan suka guna suara bass kan. Jangan buat macam tu Mirul. Dengar tak Mirul? Sian dia, tiba dia kena. Okey. Pastikan awak ada naik, turun, naik, turun. Tak kisahlah awak tak faham nak ustaz, tak apa. Buat je. Okey, siapa nak cuba lagi? Dekat rumah. Cepat, siapa cuba. Imran, cuba Imran. Nak dengar Imran. Imran, cuba buat intonasi. Imran pun sama, dia spesies dengan Mirul juga, satu nada je. Okey, Imran. Okey, yes, cuba buat bacaan intonasi daripada sini. بأن عمرة المساجد لا تنتهي بأداء الصلاة والاعتكاف وتلاوة القرآن فقط بل تشتمل على الآنية
Tak lancar tu, start lah. B, baca je. Jangan pedulikan baris. 5 markah je. Bisya'wanahu wal hafazatu Jangan tinggal huruf. Ada mim kat sini. wal muhafazatu ala nazafatihi. Okey, ada intonasi tak? Tak ada kan? Imran still tak ada. Saya rasa Amirul pun mikir. Cuba Amirul. Mana? Cuba Amirul, cuba. Wa adhafa ni. Mana? Wa adhafa. وأضاف في كلمته بأن يكون مسجد مركزا اجتماعيا واختتم كلمته راجيا من جميع أن يملأ صلاة مسجد ويكسر فيه حلقات الدينية لتهذيب أخلاق مسلمين وتزكية نفوسهم. Okey, ada intonasi. Yang ni boleh kata ada. Bagus Mirul. Ada juga. Okey. So, faham tak cara nak dapat intonasi? Okey, antara tips dia tulis, untuk intonasi awak perlu banyakkan ambil nafas. Ustaz, kalau ambil nafas banyak, nanti tak lancar lah. Bukan. Dia lancar ni kira pada stuck ke tidak stuck. Awak sekat ke tak sekat. Yang tu kelancaran. Tapi kalau awak ambil nafas, awak akan dapat dia punya mana aku nak tarik ni? Mana aku nak rendah ni? Okey. So macam ni contohnya. Bi anna imaratal masjidi. Tarik nafas. La tantahi bi ada'is salah wal i'tikafi wa tilawatil Quran faqat. Bal stop ya. Lepas tu baru ambil nafas balik. Bal tashtamilu alal ainayati bisyu'unihi wal muhafazah ala nadhafatihi. Nampak tak? Ustaz stop sikit. Itu dia cara nak dapatkan intonasi. Awak stop lah dekat dalam, contohnya biadai solati wal i'tikaf, awak stop. Okay, awak stop. Ambil nafas. Kat situ nanti akan ada intonasi. Tapi jangan stop. Tapi intonasi tetap sama. Jangan. Tukar. Kalau nak cuba, main cubalah. Awak dengarlah orang-orang Melayu punya bahas. Tulis kat dalam internet, kat YouTube, tulis bahas bahasa Melayu. Awak dengar macam mana orang cakap. Macam mana orang cakap bahas tu. Tanyat. Macam tu. Dia ada intro dia. Awak ikut intro dia. Tapi jangan tanyat nak. Okey, seterusnya. Lepas dah intonasi dan yang terakhir adalah tata bahasa. Yang ni saya dah kata dah tadi, tata bahasa dia berkaitan dengan baris awak dan juga baris hujung dan juga sorof. Sorof tu yang belakang tu lah, yang tengah-tengah tu. Contohnya tadi Aisyah dia baca hiflah. Okey, hiflah. Mana hiflah tadi? Raisul Wazara. Mana dia? Hilang dah. Atas. Ni. Tu ni. Wa hadhil haflah ni. Ni haflah. Bukan hiflah. Tapi awak akan tolak markah dekat tata bahasa lah. Relax lah. Ustaz kata dah tata bahasa 5 markah. Kalau awak fokus pada intonasi, awak fokus pada kelancaran, awak fokus pada fasahah, markah awak lagi banyak. So tak rugi tinggalkan sedikit tentang tata bahasa. Okey? Fahim tum? Hal indakum soal? La. Dah. Okey, ini dia markah jumlahnya adalah 25%. Okey, sekarang kita masuk bahagian kefahaman. Sobek tak ni? Alamak. Okey, laju sikit. Okey, bahagian kefahaman. Akan ada 3 soalan sahaja. Okey, awak akan diberikan 3 soalan dan setiap soalan ada 5 markah. Okey, jangan lupa tulis. Tulis ni Bahagian B, kefahaman. Soalan 1, soalan 2, soalan 3, 5, 5, 5. Alhamdulillah. Okey.
Contoh soalan kefahaman. Ni mudah aja. Macam kita jawab soalan peperiksaan soalan B Ustaz dekat dalam ujian bertulis. Kita akan diberikan teks yang panjang. Kemudian kita akan diberikan soalan secara syafawi. Bukan lagi soalan bertulis. Tahu tak? Ni contoh Okey, bukan ni. Mana kau? Ni contoh. Dia bagi awak teks macam ni. Okey. Kita bagi yang tu ya. Tunjuk ya. Tunjuk macam ni. Awak tengok ya. Okey. Lepas tu kita akan tanya soalan secara syafawi. So, awak dengarlah. Contohnya soalan Ustaz. Zamarul. Aina yuqamu haflah iftitahiyah li barnamij Hayya Bina ilal Masjid. Nampak tak? Tak nampak? Tak nampak depan sikit? Okey. Soalan ni Ustaz. Aina yuqamu haflah iftitahiyah li barnamij Hayya Bina ilal Masjid. Okey, kelas. Awak hanya dapat 10 minit saja. Soalan awak, setiap pelajar akan ada hanya 10 minit. Maknanya kalau awak terlebih 10 minit, awak takkan dikira. So, nak cari jawapan, jangan lama sangat. Cari cepat-cepat. Soalannya adalah aina yuqamu haflah al-iftitahiyah li barnamij Hayya Bina ilal Masjid. Asal as-salatu al-i'tikaf wa tilawatu al-Quran faqat. Wah. Zamarul, tak tepat jawapan tu. Tapi awak akan dapat 2 markah. So tak kenapa? Sebab dia cakap 2 markah. Markah penuh ke? Markah penuh 5 kan? Dia dapat 2. Sebab cakap. Siapa diam? Lepas tu masa nak mana? Okey, soalan kedua. Kosong. Rugi tak? Rugi. Cakap je kelas. Cakap je. Jangan Cakap je. Okey. So untuk soalan ba, semualah soalan semuanya. Tak kisahlah soalan alif ke, ba ke ataupun jim, awak cakap je. Kalau awak tak tahu jawapan, cakap je. Yang penting adalah markah minimum yang awak dapat. Tapi kalau awak diam, tak ada markah. Okey, minta maaf, tak ada markah. Okey. Kemudian dalam soalan bahagian B kelas ada satu soalan i'rab. Dengar. Dalam soalan bahagian B akan ada satu soalan i'rab. Contoh
Siapa nak jawab soalan? Okey, kita bagi pelajar kat rumah. Faiz. Saya Ustaz. Faiz, cuba i'rab kalimah. Ya Allah. Cik, yang mana dia? Mana? Cuba i'rab kalimah Islam. Islam. Okey, saya beritahu untuk i'rab, dia takkan bagi susah-susah. Dia bagi senang-senang je. Tapi yang senang tu lah awak tak tahu. Okey? Betul. Dia biasa dia bagi i'rab yang ada tanda. Bukan yang macam maf'ulun bih. Maf'ulun bih ada tanda tak? Tak. Tak ada. Awak kena tahu maksud baru awak tahu dia maf'ulun bih ke dia apa. Okey. Dia biasa dia bagi i'rab yang ada tanda. So jangan takut. Taklah susah mana. Cuba jawab soalan ni, Faiz. A'rib kalimah al-Islam. Masa berlalu. Aduh. Masa berlalu. 10 minit ni seorang 10 minit. So tolong cepat. Cepat Faiz, cakap. Kalau tak nanti kan kosong Makkah. Cakap je. Ya, kalau tak tahu cakap je. Dapatlah 2 Makkah paling kurang. Sekejap. Tapi fikirlah dulu. Tak boleh fikir. Sekejap. Allah, Ustaz dah nampak dah tanda dia. Ustaz nampak, saya tak nampak. Awak nampak tak? Nampak tak? I'rab dia. Ustaz nampak dah. Okey Faiz, cepat. Hentam 2 Makkah. Daripada kosong. Khobar inna. Cakap. Cepat. Khobar inna. Ha? Mansub bil fathah. Khabar inna mansub bil fathah. Sahih ke khata'? Khata'. Okey, jawapan dia ada betul, ada salah. Mana tu? Faiz kata khabar inna mansub bil fathah. Dia salah dekat khabar inna je. Alhamdulillah. Okey. Dia salah dekat khabar inna. Sepatut jawapan dia isim inna. Kenapa isim inna? Sebab dia kalimah yang pertama selepas huruf inna. Inna, anna, lakinna, laita, la'alla. Ingat ni ada 5. Inna, anna, ka'anna, lakinna, laita, la'alla. Ada 6. Ingat tau. Lepas inna, anna, ka'anna, lakinna, laita, la'alla. Selepas tu isim. Confirm. Khabar dia yang payah. Khabar dia yang payah. Okey, so ni jawapan dia adalah isim inna. Lepas tu Faiz kata mansub. Betul? Betul, mansub. Bil fathah. Betul? Betul. Tapi Faiz hilang Makkah dekat Az-Zahirah tu. Ingat tak Ustaz kata, kalau fathah, dhammah, kasrah, tolong letak zahirah ala akhirih. Itu Makkah full. Siapa yang jawab isim inna, isim anna kan, sebenarnya anna ni. Isim anna mansub bil fathah sahaja, dia dapat 4 markah. Siapa jawab yang dapat 5 markah? Isim anna. Ni isim anna, tempat dia isim anna, barisnya tempat dia mansub dan fathah yang zahirah ala akhirih. Dia zahir dekat ujung dia ni. Yang tu dia akan dapat 5 markah. Yang salah jawab 2 markah, dan seingat Ustaz dia salah jawab 2 markah lah. Yang penting dia jawab. Dia diam, kosong. Ataupun dia okey tamat. Habis, kosong. So tolong jawab kalau tak tahu. Okey, dan itulah dia soalan untuk ba. Dan yang terakhir adalah soalan paling susah.
Soalan jim, interaksi. Yang ni awak ada isi, awak ada penyampaian dan awak ada nilai. Okey, tulis jangan lupa tulis, ni penting ni. Kelas untuk isi. Dia nak berapa isi? Dia nak 3 isi. 3 isi. Salah satu muhtawayat. Okey, dia nak 3. Dan setiap isi awak kena syarah. Tulis. Isi dia nak 3 macam dalam karangan. Dan setiap isi awak kena syarah. 3 bagi 12, 4. 4 kan? 4. Dalam 4. So setiap isi awak akan ada 4 markah. Awak tak sebut isi, awak sebut 2 isi, awak hanya dapat 8 markah. Awak sebut isi 2 tapi tak syarah, setengah lagi. Awak dapat 4 markah. Faham tak kelas? Ni matematik lah ni. Satu isi 4 markah. 4 tambah 4 tambah 4 12 kan? Okey, 4 tambah 4 tambah 4 12. Matematik sikit. 4 tu, satu isi kan 4 markah. 4 markah tu sebenarnya isi dan huraian. Kalau awak sebut je isi, dapat 2 je lah. Isi 2, huraian 2. So huraian ni macam mana? Contoh soalan. Sila, okay, soalan Ustaz pada bahasa Arab. Dia takkan bagi bahasa Melayu. Soalannya contohnya adalah ahkilana an mas'uliyatil abna nahwal walidain. Faham tak? Faham Siapa tak faham, tak boleh nak tolong. Kami takkan terjemah walaupun satu kalimah dalam bahasa Melayu. Tak faham suka hati lah. Okey. Ma hiya mas'uliyatul abna nahwal walidain. Itu soalannya. Awak dengar ni, okey, aku faham. Okey, so awak jawab apa? Mas'uliyatul lupa. Mukadimah kena ada. Mukadimah. Ada. Seingat Ustaz mukadimah tu bahagian dekat mana Satu markah kot. Dekat bahagian mana dah? Mukadimah kena ada. Tapi pendek. Jangan panjang-panjang. Pendek sebab paling banyak isi. Sebutlah al-walidain kana muhimmani lil abna. Yajibu 'alal aulad an yuti'u walidaihim fi dunya. Cukup. Okey, itu je. Pendek awak punya mukadimah. Lepas tu baru masuk isi. Isi dia apa? Contohnya mas'uliyatul abna nahwal walidain adalah ayyad'u al-abna al-walidain. Faham tak? Ayyad'u al-abna al-walidain. Alaina, itu dah isi tu. Ayyad'u abna walidain tu isi. Dapat 2 markah dah. Kalau awak sebut tu je 2 markah. So awak kena syarah. Macam mana nak buat? Macam mana nak doa kan? Fikirlah doa apa? Doa lepas solat ke? Contoh doa ke? Apa lagi? Kalau kita doa, apa efek kita doa? Ikutlah. Itu semua adalah huraian. So contoh huraian Ustaz nak berikan adalah contoh doa tu. Okey. Yajibu alaina an nad'uwa walidina. Misal doa. Tu misal doa. Okey, misal doa, Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbauna shighara. Dah 4 markah. Senang? Senang tapi susah. Okey, senang tapi susah. Okey, itu untuk isi. So pastikan awak ada 3 isi dan huraian. Setiap isi tu ada huraian dia. Penyampaian ni macam mana? Penyampaian ni tengok awak sampaikan tu dengan yakin ke tak? Ke takut-takut, malu-malu, kepit-kepit? Tu kepit-kepit. Sini. Tak payah, ni macam ni. Macam ni. Duduk macam ni. Laki, perempuan sopan sikit lah letak sini. Laki jangan. Tak ada, tak nak tengok lelaki macam tu. Tunjukkan ke apa? Kelakian. Tunjukkan awak punya tough awak tu, walaupun tak tough.
Okay, walaupun macam ustaz lebih kurang macam Izni kan. Tak apa. Tunjukkan tegap tu. Perempuan duduk macam biasa. Itu awak punya penyampaian awak. Kemudian sampaikan tu dengan yakinlah dengan awak sebut dia. Jangan kalau awak kejap, tak apa. Tak apa lagi. Ni yang tak boleh Sah, tak boleh. Ada tahun lepas. Kuli. Hilang markah kan penyampaian. Isi pun hilang. Nampak tak? Bahaya tak? Bahaya. Nilai ni, ni paling senang nak dapat markah. Tahun lepas, majoriti pelajar nilai dia 4. Tahu tak macam mana dapat nilai? Dengar tak? Hello? Dengar. Dengar, okey. Cara dapat nilai macam ni kelas. Ni kursi. Depan ni pemeriksa. Awak datang tu. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Ustazah. Tu nilai. Apa maksud nilai? Adab. Ya, adab. Biasa confirm 4 markah. Ada tak yang tak dapat 4 markah? Ada? Tak nak sebut nama. Dia masuk. Okey. Dia masuk, dia duduk. Dia ingat apa orang depan ni? Dia duduk macam tu ke? Hilanglah nilai dah. Dia masuk, bagi salam. Assalamualaikum, kaifahaluka. Okey, dapat 4, confirm. Kita akan tengok nilai tu daripada awal awak datang. Okey tak? So, tolong beradab untuk dapat nilai. Mula ada nilai ni kelas. Yang susahnya isi dan penyampaian. Okey. Itulah dia ujian lisan awak. Dan macam mana awak nak dapatkan markah dekat bahagian interaksi ni? Ni tips lagi lah. Cara yang sama dengan bahagian A. Apa cawan? Apa cawan? Tu tengok dalam buku modul. Buku surat apa? 151. 151 ke? 161. 161. Ni start pada 162. Mula pada 162. Kan dia bagi poin-poin ni kan? Dia bagi poin-poin ni awak. Okey, awak apa poin-poin ni? Banyaklah Ustaz. Macam ni lah. Awak tahajud. Okay, tahajud. Lepas tu doa, ya Allah, mana yang keluar? Tak boleh istikharah. Ustaz pernah buat istikharah. Ustaz letak. Dah kantoi kan tak. Ustaz tulis nama. Nama. Ada kan? Nama yang kita nak tu. 2 orang. Mana kan? Nak pilih ni ke nak pilih ni? Tak tahu. Dua-dua okey. Ni kat orang rukun cerita. Okay. Ni awak boleh pakai untuk periksa, yang risau. So, 2 nama tu kita, cara je adalah awak tuliskan 2 nama, awak letak bawah sejadah. Bawah sejadah? Itu solat istikharah lah atas sejadah tu. Allahu Akbar. Tu niat istikharah, lepas tu doa lah. Ya Allah, awak tukarlah awak punya uslub awak. Ya Allah, kalau soalan manakah ya Allah yang perlu aku baca, aku tak pandai nak baca ni, tolong tunjukkan aku manakah dia soalan-soalan yang sepatutnya aku baca untuk tera bahagian jim ni. Sebut kat Allah, ngadu kat semua. Lepas tu dah amin, tu ambil. Syung. Tengok ni tu tawakal lah. Berkesan tak berkesan tu nombor 2. Tapi saya nak beritahu keberkesanan dia adalah apabila awak ikhlas. Awak tahu tak Ustaz buat tu 3 kali istikharah. First buat istikharah sekali. Lepas tu ambil nama orang lain. Sudah. Ustaz tak nak orang tu. Tu ini tak ikhlas ni. Tak apalah, sekali lagi, solat kali kedua. Ambil lagi. Nama orang lain juga. Okeylah. Ni macam tak ada jodoh dengan orang ni. Last kata apa? Okeylah, ni last. Yang ni aku redha dengan segala ketentuan Allah. Kalau dapat juga yang orang lain tu, tak apalah. Aku redha lah ya Allah. Tak apalah.
Dah start buat sekali lagi. Yang ni kali ketiga tu memang confirm ikhlas lah orang kata. Memang kita dah pasrah. Itulah yang Allah nak tunjuk. Rupanya yang ketiga tu, siapa? Tu yang kat rumah tu. Syahada. Ha. Ya kelah, jadi betul sungguh alhamdulillah. Tu bukti so itu cara Ustaz lah, Ustaz punya pengalaman. Yang penting masa kita istikharah tu sebenarnya kita kena yakinkan ke Allah, kita kena betul-betul pasrah pada Allah dan hati kita kena bersih. Sebab kadang-kadang hati kita kotor bila kita istikharah, kita tak dapat jawapan yang tepat. Okay, so tu tips nak tahu soalan mana yang keluar. Tapi ini tak confirm Ini tak confirm tau. Ini hanyalah usaha, ikhtiar. Jangan orang kata, Ustaz ni tipu saya buat salah. Jangan yang tu. Ini kita ikhtiar. Okey, masa dah tamat. Al-waqtu intaha. Hal indakum soal? Tak ada Ya. Okey, kalau tak ada, nakhtimu hadhil jilsah ad-dirasiyah biqiraati suratil asri wa tasbih kafara. Okey, awak ke mana tu? Sini.